على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصل اللهم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita akan sambung perbahasan dalam kitab As-Siratun Nabawiyah Durusun wa Ibar, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kajian dan pengajian oleh Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Muka surat 23, beberapa pelajaran dan pengajaran daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubung dengan sejarah sejak dibangkitkan menjadi nabi sehinggalah berhijrah ke Habasyah. Ini yang telah kita sebutkan fakta dan juga sirahnya yang terdahulu. Hari ini kita akan sambung dalam bentuk pengajaran yang kita perolehi daripada fakta-fakta sirah sebelumnya, insya-Allah. Yang kelima, ketabahan jiwa orang yang beriman tetap tidak berganjak daripada keyakinan mereka, sekalipun mereka terpaksa menerima 1001 macam siksaan dan penindasan daripada pihak musuh yang kafir. Ini semua jelas membuktikan betapa benar dan jujurnya mereka terhadap pegangan yang dianutinya. Betapa tinggi semangat daya juang mereka hingga merasai apa yang dialaminya bukanlah suatu penyiksaan dan penindasan, malah dirasakan sebagai suatu kerehatan jiwa dan ketenangan fikiran, kerana apa yang mereka harapkan daripada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jauh lebih besar dan agung daripada apa yang disentuh oleh jasad lahir mereka dengan aneka bentuk azab, penyiksaan dan penindasan. Sebenarnya kekuatan bagi orang-orang yang beriman dan para pendakwah yang ikhlas adalah selama-lamanya terletak pada jiwa mereka, bukan pada tubuh badannya. Sebab itulah mereka akan segera menyahut panggilan jiwanya tanpa menghiraukan keperluan badan kasarnya seperti kerehatan, kekenyangan dan kelazatan. Dengan cara beginilah berjayanya sesuatu dakwah itu, dan akhirnya terkeluarlah orang ramai daripada selubung kegelapan dan juga kejahilan. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita bacakan ini ataupun apa yang kita nyatakan ini adalah satu bentuk pelajaran atau pengajaran bagaimana kita nak mengamati sikap penyiksaan yang dikenakan kepada orang yang baru beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama besar yang diberikan tekanan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Kita tengok seperti nama Bilal bin Rabah, Khabbab bin Mundhir dan pelbagai lagi nama-nama sahabat ataupun di kalangan hamba yang telah diberikan tekanan dalam bentuk penyiksaan yang sangat-sangat pedih. Tetapi penindasan-penindasan tersebut bukanlah satu perkara yang memberi tekanan kepada mereka, walaupun jelas sakit, bukan langsung tidak ada tekanan dengan maksud mereka ni akan mati dan seolah-olah
mereka mengharapkan tiada hari esok buat mereka, bukan. Tetapi yang jelas hari ini, semangat mereka, semangat juang mereka yang tinggi hari ini adalah disebabkan mereka rasakan ini adalah satu proses kehidupan. Satu proses kehidupan bagi mereka. Jadi sebab itu hari ini alhamdulillah orang Islam yang beriman hari ini Allah bagi dua keadaan diri dia. Dalam bentuk fizikal, dalam bentuk jiwa dalaman. Dalam bentuk jiwa dia dalaman. Maka bila sebut jiwa dalaman kita hari ini, inilah yang memberikan kekuatan. Sebab tu kalau kita ada disebut oleh para ulama tasawuf, kita ada hari ini bukan sekadar hati yang fizikal tadi, organ hati, tetapi kita ada juga al-wujdan, perasaan. Perasaan. Tetapi yang membentuk hari ini kepada fizikal kita yang di luar ni terkadang bukan sebab fizikal. Kadang-kadang betul kita akui, terjatuh sakit, berdarah sakit, terkepit pintu sakit. Sakit pada fizikal itu sebenarnya isyarat kepada apa yang ada dalam hati kita. Sebab tu hari ini kita akui ada yang lebih sakit walaupun fizikal kita tak berdarah. Namanya sakit hati. Ada juga orang hari ini disebut dengan pedih hati. Semua bersabit dengan hati. Maka bersabit dengan hati itu namanya perasaan. Yang ketika itu penduduk-penduduk Mekah, khususnya pemimpin Quraisy, walaupun tidak dapat tentangan dari sudut fizikal oleh Islam, kerana orang yang baru masuk Islam berapa orang sangat, mereka yang berkumpul di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Khazrumi, yang mereka bukan tak tahu, mereka tahu. Mungkin sebahagian besar pemimpin sudah tahu, tetapi mereka ada rasa terhalang nak buat kekacauan langsung ataupun nak buat bentis langsung usaha-usaha dakwah yang dibuat oleh Nabi. Kerana apa? Kerana di belakang Nabi ni ada seorang yang dihormati, seumpama Abu Talib, seumpama sahabat-sahabat besar yang lain. Tetapi yang menjadi kekuatan pada mereka ni kerana umat Islam khususnya, kerana Allah campakkan rasa takut dan juga risau mereka. Risau dan takut itu yang disebut sebagai perasaan ataupun jiwa yang Allah campakkan kepada orang-orang musyrikin Mekah. Berbeza dengan umat Islam yang sudah ada prinsip ataupun keadaan hatinya yang stabil ni, dalamannya nampak atau luarannya fizikalnya nampak dikenakan tekanan demi tekanan, tetapi dalamnya Allah beri kerehatan jiwa, ketenangan jiwa. Macam mana kita nak tafsirkan benda ini hari ini? Inilah yang Allah sebut tentang orang yang ada halawatul iman, kemanisan iman. Hari ini itulah yang Allah sebut dengan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hati yang tenang. Hati yang tenang. Dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Jadi segala-gala yang kita sebut hari ini perlu dibina dengan kefahaman. Barulah kita dapat membentuk wujdan, perasaan dalaman kita. Tidak lain tak bukan, inilah sumber kekuatan umat Islam pada awal yang terdahulu, bila diberi tentangan demi tentangan, walaupun bukan semua menyatakan redha dengan perkara tersebut. Kerana apa? Ada juga sahabat yang jumpa Nabi, beritahu Nabi kan, ya Rasulullah, sampai bila nak kena opini kan. Dan itu juga langkah yang dibuat oleh Nabi SAW. Kesiankan sahabat yang beri tekanan ni minta bernaung di bawah kerajaan Habsyah. Bukan tak ada tindakan, ada tindakan demi tindakan. Beberapa orang sahabat diarahkan oleh Nabi pergi duduk di bawah kerajaan Habsyah pada ketika itu. Alhamdulillah, kerajaan Habsyah ketika itu beri sokongan moral yang baik. Walaupun orang pemimpin Quraisy ketika itu hantar utusan masuk ke kerajaan Habsyah untuk minta patah balik orang-orang yang masuk ke kerajaan Habsyah ni, kerana mereka bernaung di bawah kerajaan Quraisy. Tapi akibat daripada ketenangan yang ditonjolkan oleh umat Islam masuk ke kerajaan Habsyah, dikatakan kononnya mereka ni buat kekacauan di Mekah. Mereka ni bagi hiruk pikuk keadaan ketidakstabilan di Mekah.
Akhirnya kerajaan Habsyah memperlihatkan mereka ni apa yang kacaunya, tenang aja. Kerana ideologi yang dibawa itu boleh merosakkan. Apa bentuk ideologi yang merosakkan? Kerana dia kacau anutan Isa dan Maryam. Dia main sentimen agama. Khususnya yang disebut oleh pemimpin-pemimpin Quraisy bagi tahu kepada kerajaan Habsyah. Akhirnya ditanyakan kepada mereka yang masuk ke Habsyah ketika itu, apa yang kamu buat sehingga benarkah apa yang diungkapkan oleh utusan kerajaan Quraisy ini? Kita panggil pemimpin-pemimpin Quraisy lah. Apakah kamu memperkatakan sesuatu yang buruk tentang agama Samawi terdahulu, tentang Isa, tentang Maryam? Maka itu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Maryam kepada Nabi saat itu. Dan dibacakanlah surah Maryam, Kaf ha ya ain sad, dan beberapa petikan ayat yang jelas bagi Nabi ketika itu memperakui bahawa apa yang dianuti oleh Nasrani itu adalah betul. Cuma anutan agama yang benar yang disebut dalam Quran tadi itu, antara yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kalamnya itu, apabila didengar oleh kerajaan Habsyah, pemimpin-pemimpin Habsyah ketika itu, maka tak ada yang lainnya, tidak ada yang merosakkan, tidak ada yang dikatakan menghina sebagainya. Kerana ini sejarah-sejarah yang ada. Cuma apa yang diungkap bahawa akhir zaman nanti ada seorang yang akan menjadi pendukung, penerus agama Samawi ini, Muslim ataupun Islam. Maka kerajaan Habsyah ketika itu, rajanya yang soleh melindungi rakyat, dia nampak pada kacamata positif. Betul, memang disebut dalam kitab Samawi akan datang ada seorang laki-laki yang akan dihormati orang. Dan inilah mungkin sebahagian daripada ahli-ahli kitab di sana memperlihatkan, oh ini sebenarnya dah sampai orangnya namanya Muhammad. Sebab itulah orang tak suka. Kerana apa yang disebut dalam kitab suci nanti, memang keberadaan Muhammad ini di sekelilingnya akan ada cabaran, rintangan. Antara yang disebut mereka akan melarikan diri. Jadi keberuntungan kerajaan Habsyah ketika merasakan apa yang tepat dan benar daripada kitab suci itu, antara yang tempat yang mereka selamatkan diri adalah di Habsyah. Sebab itu mereka melindungi betul-betul orang Islam ketika itu, kerana membenarkan apa yang disebut dalam kitab Injil. Maka ini antara kesolehan orang-orang Nasrani awal yang duduk di kerajaan Habsyah. Jadi diperambatnya baliklah pemimpin ataupun utusan-utusan Quraisy. Dia kata kamu mereka cipta dan sebagainya, mereka cerita. Jadi ini antara kekuatan yang diberikan oleh Nabi melalui cahaya Allah, hidayah Allah Ta'ala melalui Quran. Akhirnya buat tindakan demi tindakan. Akhirnya selamat fizikal orang-orang yang diberi tentangan, diberi kekuatan, diberi ancaman dalam bentuk fizikal teruk. Sahabat pun tanya kepada Nabi SAW, bila nak menang ni? Mata Nasrullah yang disebut dalam Quran kan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina qalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sampai Nabi menjelaskan dengan sokongan ayat Quran yang Allah beri kepada Nabi, kamu sangka nak masuk syurga ni tenang ke, terrelax ke? Walam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, tanpa kamu perlihatkan apa yang berlaku orang sebelum kamu ni. Asiyahnya, nama-nama besar kan, orang terdahulu macam mana, para nabi yang terus sampai tahap dibunuh dan sebagainya. Maka itu yang diungkap. Susah nak masuk syurga ni, cabarannya banyak, itu ini. Apa dia? Ba'sa'i wad-dharra. Kamu akan dapat rasa curiga hati dalam bentuk cabaran. Dharra dalam bentuk kemudaratan, sakit. Wazulzilu, tergoncang akidah. Kejap nak ke sini, kejap ke sini. Hatta yaqula Rasul, sehingga mereka mengatakan kepada Rasul mereka, mata Nasrullah, bila Allah nak bagi kemenangan ni? Bila menang Islam apa ini? Tentang habis-habis saja kita diperangi, kita akan tanya soalan itu. Maka Nabi boleh jawab berdasarkan ayat Allah Ta'ala, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah tu dah dekat dah. Dekat dah. Soal dekat tu bila? Wallahu alam.
Itulah lafaz yang diungkapkan. Cuma itu sebagai simbolik motivasi kepada orang Islam. Sebab tu hari ini kita kena imani ucapan yang diucapkan oleh Nabi SAW tu 1400 tahun dulu dengan kata kemenangan Allah nak sampai dah. Jadi hari ini kalau orang tanya lagi soal apa kemenangan Islam nak sampai, jawab jawapan yang sama lah. Dah dekat dah. Wallahualam dekat tu sampai bila. Cuma kita ada keyakinan bahawa Islam itu akan dapat dijulang. Islam itu akan dapat dipertahan. Islam itu akan dapat dibantu untuk ditinggikan martabatnya. Maka itu antara perjuangan orang-orang terdahulu sehingga hari ini kita tak boleh putus asa dalam kerangka yang kita nak buat pada hari ini. Apa juga urusan, khususnya dalam urusan dakwah yang menegakkan Islam dan menjalankan urusan-urusan agama dalam bentuk tauhid, mengenalkan manusia yang lain ni pada Allah Ta'ala. Itu yang dikenaki dengan maksud akidah. Okay, jadi ini sebenarnya menjadi kekuatan kepada umat Islam ketika sahabat Nabi terdahulu, kerana mereka ni kekuatan dalamannya kuat, ikhlasnya. Ikhlasnya. Bila ikhlas ni, alhamdulillah, apa yang ada pada diri kita akan nampak cantik. Pada hakikat di luar ni dengan pedihnya, dengan itunya, dengan ini, tapi Allah beri kerehatan, ketenangan dalam diri. Sebenarnya orang kita ni tak ada banyak Kita ni antara nikmat yang paling kita harapkan adalah nikmat ketenangan. Apa ramai hari ni orang berduit banyak tak tentu tenang. Banyak orang yang hari ni kalau dia ada apa yang dia nak dah dapat, tapi kalau jiwanya gundah gelana atau sebagainya, dia tak dapat rasa nikmat tu. Tak akan dapat rasa nikmat. Sebab apa? Di sebalik tenang tu dia kena ada ciri-ciri yang mengikat. Baru ada di Allah limpahkan dengan maksud tenang. Tenang. Baik. Seterusnya, kalaulah kita melihat nombor 6 kepada jawapan Rasulullah yang diucapkan kepada bapa saudaranya Abu Talib serta keengganan baginda menerima sebarang tawaran yang dikemukakan oleh kaum Quraisy kepadanya, sama ada harta kekayaan maupun pangkat kebesaran, maka ia jelas merupakan suatu bukti betapa jujurnya baginda dalam menyampaikan risalah Islam dan betapa besarnya kemahuan dan cita-cita baginda untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Tengok. Itu antara tawaran yang dikemukakan oleh Nabi oleh pemimpin Quraisy kepada Nabi SAW. Bila mana mereka ni macam-macam agenda mereka buat. Mereka nak menangkap Nabi SAW, nak hapuskan Nabi, tapi dikawal ketat oleh seorang yang terpimpin di kalangan masyarakat Quraisy juga, iaitu Abu Talib. Abu Talib, pak saudara Nabi SAW. Dan apa hasrat yang dikemukakan pemimpin Quraisy bagi tahu kepada ni lah dia berkata. Cara lain untuk beritahu kepada Abu Talib, tolonglah, nak bunuh, nampak sangat kita ni nanti buat agenda-agenda jahat ni, confirm lah pak saudara dia tahan. Akhirnya tawarkan kepada tawaran-tawaran tertentu kepada Abu Talib untuk disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya permintaan tadi tu boleh mengendorkan lagi peranan-peranan Nabi untuk menyebarkan dakwah. Sampai Nabi jawablah bila nak ditawarkan pangkat bagi kepimpinan dalam kekuasaan dalam kepimpinan Quraisy, bagi wanita, bagi reta, bagi apa. Sehingga Nabi sebut, wallahi law wada'u syamsa, kalaulah dia letakkan matahari fi yamini, atas tangan kanan aku, wal qamara fi yasari, kau letak bulan atas letak atas tangan kiri aku, ala an atruka hadzal amr, aku takkan tinggal apa yang diperintahkan pada aku ni, hatta yadhharahu Allah, sehingga Allah Taala beri kepada aku, munculkan sesuatu itu, au ahlaka dunahu ma taraktuhu, sehingga Allah jayakan apa benda yang aku akan buat ni, ataupun aku mati kerana benda itu. Artinya Nabi sebut apa? Kalau kau bagi ni, aku nak sampaikan sehingga berjaya. Kalau tak, walaupun aku sanggup mati dengan tekanan-tekanan ni pun aku puas.
Bila disebut perkataan apa itu, kalah lah. Kalah lah. Jadi ini cabaran, ini cabaran. Kalau kita tengok apa yang diberi hari ini, tawaran demi tawaran kan kepada orang, khususnya kita hari ini yang buat kerja-kerja dakwah. Kita sebutkan kerja dakwah ni semualah, bukan semesti ustaz ataupun pendakwah-pendakwah yang declare atas institusi atau badan-badan dakwah, tapi buat kerja dakwah ni semua. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kerana semua kerja hari ni kita dalam peringkat yang pelbagai nak buat kerja makruf ni. Suruh benda makruf ni ada yang dalam kerangka keluarga, ada yang dalam kerangka komuniti, pemimpin masyarakat, ada yang komuniti, pemimpin itu, pemimpin ini, sehinggalah kepada institusi yang lebih besar. Kita ni ada dia punya position yang tersendiri untuk menyebarkan dakwah. Dan landscape dakwah tu luas. Bukan sekadar dakwah dalam bentuk Quran hadis, tapi ada dalam bentuk nilai, ada bentuk dalam bentuk aplikasi bilhal. Bilhal maksudnya macam mana? Dia praktik apa yang baik dalam kerangka Islam. Dia panggil dakwah akhlak. Itu pun juga akhlak. Dakwah dalam bentuk hari ni ada macam-macam kategori dakwah kan. Dia panggil dakwah fardiyah, benda-benda dakwah peribadi. Dia praktik apa yang ada dalam Islam punya kerangka, maka orang lain pun suka dengan dia. Tengok, aduh, attitude baik, nilai percakapan baik, tutur bicara baik, akhlak baik, amalan perkataan, amalan practicality dia baik. Maka itu juga adalah unsur-unsur dakwah yang ada. Dan ini sebenarnya kerahsiaan yang ada pada umat Islam sehingga menarik minat orang. Kerana ini yang ditonjolkan oleh Nabi dalam asas dakwahnya di Mekah. Betul Quran itu ada, tapi hari ini orang Islam sendiri pun tak nampak bagaimana simbolik kekuatan Al-Quran tu mampu memberi kesan kepada dirinya. Tapi hari ini diterjemahkan oleh Sayyidatina Aisyah tentang akhlak Nabi SAW. Ala wa huwal Quran. Akhlak Nabi yang disifatkan akhlak Nabi tersebut, yang ditonjolkan di kacamata sahabat tu Nabi SAW, inilah Quran. Maka nak beri nampak kepada kita, inilah yang ada dalam Islam. Jadi hari ini dalam kerangka dakwah ni boleh sebut pendakwah, disebut oleh penulis pendakwah. Ini semua kita lah dalam kerangka-kerangka yang pelbagai. Jadi macam mana sikap seorang yang menjalankan urusan dakwah, memahamkan orang masyarakat, komuniti kita, orang di bawah kita hari ini dalam soal hal ehwal tauhid kepada Allah Ta'ala ni, mesti harus teguh pendirian. Sikap pertama dia kena ada prinsip. Tak boleh goyang. Kalau cerita goyang tadi Nabi, dah ambil dah tawaran-tawaran tu. Waktu hari ini cabaran hari ini. Tetap jiwa untuk menjamin kelangsungan dakwah. Tetap pendirian, tetap jiwa. Jenuh kita hari ini. Termasuk saya bercakap ni, cabaran demi cabaran berlaku kan. Sebab tu yang menguatkan kita dalam urusan-urusan ini adalah iman kita je. Sekalipun jalan yang dilaluinya penuh dengan dugaan dan cubaan. Orang hari ini tawarkan kita dalam bentuk material, harta. Asasnya kita pun sempit. Kita pun apa? Maka kepentingan yang patut kita buat tadi atas apa sepatutnya kapasiti yang lebih telus, yang lebih apa, kita langgar. Atas apa? Atas asas kita pun perlukan kepada apa tawaran yang diberikan. Maka kat situ nyata dengan jelas bahawa hari ini kita tak teguh pendirian. Sama ada dalam bentuk susah atau duka maupun bentuk senang atau suka. Sesungguhnya duka nestapa bagi orang mukmin dalam perjalanannya menuju pantai kebenaran adalah ketenangan hati dan jiwa. Kerana keredaan Allah dan keindahan syurganya jauh lebih mulia dan mahal bagi mereka daripada segala pangkat, segala mata benda di dunia. Tapi tentang kita kena positif lah. Sejarah memang terbukti macam-macam landscape hari ini. Orang khususnya ahli-ahli ilmu. Memang dalam urusan nak sebarkan dakwah hari ini, dia ada hubung kait dengan kuasa, dengan pangkat. Kita ada berbeza fenomena zaman.
khusus zaman Imam Abu Hanifah. Ini kalau kita tengok bagaimana peranan yang dijalankan oleh ahli ilmu dengan pihak-pihak penguasa, kita panggil al-umara. Terdahulu umara ini dia ada standardize dia yang ulama ini dia ada standardize yang tersendiri, khusus pada zaman Abdullah ibn Mubarak, al-Imam Abu Hanifah dan al-Imam Ibn Ishaq, Abu Ishaq. Ini nama-nama besar pada zaman Imam Abu Hanifah selepas zaman tabi'in kurang lebih. Tabi'in hujung dan tabi'in. Mereka ni penguasa ataupun sektor yang menjalankan urusan-urusan kerajaan ni, dia buat kerja. Tapi mereka meletakkan ada satu section pada orang agama ni, tak boleh kerja, tak boleh apa, tetapi bahkan dia sendiri pun akan ditanggung. Itu dahulu. Sebab tu ada aplikasi-aplikasi demikian pada zaman kita, tapi dia tak praktikal. Dia tak agak praktikal. Bahkan sebahagian jiwa-jiwa pendakwah hari ni pun dia ada satu sentimen value dia, ulama dulu ni orang lain yang kena bagi, maka sebab tu dia tak kerja. Ada sentimen tu mesti wujud sebagai pondok, sebagai apa kan. Bila anak murid dah ramai, maka beranggapan survive dia berasaskan orang-orang yang memberi khidmat kepada dia. Dia tak perlu. Termasuk apa yang berlaku pada zaman Imam Abu Hanifah, isterinya dibiaya oleh pihak-pihak yang ada kepentingan korporat dan sebagainya pada ketika itu. Sebab apa? Sehingga buah mulut bermain, dia nak bawa anak-anak kecil. Zaman itu pun kalau mereka ni VIP sungguh lah, diberikan kedudukan VIP sungguh. Ingat anak kecil bermain pada zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah peringatkan mereka di kalangan anak kecil, kamu jangan manjat-manjat pokok ni, nanti jatuh. Manjat pokok. Apa suara anak kecil? Anak kecil kalau kamu jatuh, risau mak je. Kalau imam tu sendiri yang jatuh, sakit, habis masyarakat jahil. Budak pun boleh bahasa dengan orang itu. Menunjukkan dia ada satu standard kefahaman, kepentingan meletakkan wibawa ulama tu pada tempat yang tersendiri. Pada zaman itu gitu. Maka sebab itu apa-apa urusan yang berbangkit,